Wan dengan Aisyah nak rekod, Atira nak rekod sekali pun boleh. Aku punya rekod tak ada suara dah. Tak ada suara. Tak apalah, bagi Arisa yang rekod. Okey, tak apa. Alamak, takutnya. Okey. Okay, ready Okay. Acah nak mute dulu. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Hari ini sangat-sangat special kerana kita akan adakan satu forum yang membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik. Topik ini sangat-sangat dekat dan sangat-sangat sinonim dengan kita dalam kehidupan seharian kita. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Arisa Azim binti Nun Arimansyah selaku moderator anda yang akan menemani anda sepanjang forum ini berlangsung. Okey, kita berbalik semula kepada topik kita pada hari ini. Topik utamanya adalah berkenaan agama. Dan kita akan mendalami secara lebih detail, secara lebih mendalam mengenai agama Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahu, agama Islam ini sangat common ataupun sangat biasa di negara kita, Malaysia. Hal ini disebabkan agama majoriti yang berada di negara kita adalah agama Islam itu sendiri. Kita pun tahu bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Jadi tidak mustahillah agama pun pelbagai, terdapat pelbagai agama. Selain daripada Islam ada juga Hindu, ada juga Buddha dan banyak-banyak lagi. Dan perkara berbilang kaum, perkara berbilang agama ini tidak menjadi satu masalah di negara kita kerana perlembagaan sendiri telah menyatakan bahawa rakyat bebas untuk beragama. Jadi jadi masalahlah untuk rakyat untuk mengganut agama yang dikehendakinya. Tetapi menurut Perlembagaan Persekutuan, agama Islam masih lagi menjadi agama yang utama ataupun agama persekutuan di negara kita. Okey, topik forum kita hari ni pun saya dah cerita serba sedikit, tapi siapa pula yang akan menemani saya untuk menjawab ataupun menjelaskan segala persoalan yang ada? Hari ni sangat-sangat istimewa kerana kita bukannya ada seorang, bukannya ada dua, tetapi kita ada 4 orang panel yang sangat-sangat berwibawa. Jom saya memperkenalkan seorang demi seorang siapa panel kita pada hari ini. Okey, panel yang pertama adalah saudara Adam Khalid. Sihat ya saudara Adam? Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah saya sihat pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya, saudari Arisa. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua. Siapa agak-agaknya? Panel kedua kita adalah saudara Muhammad Ashraf Najmi. Terima kasih kepada saudari moderator kita iaitu Cik Arisa. Sebelum itu Saudara Ashraf? Ya? Alhamdulillah sihat. Saya sihat. Ashraf orang mana ya? Untuk pengetahuan Cik Arisa, saya berasal daripada Sungai Udang, Melaka. Oh, orang Melaka. Ya, Baik-baik, nanti kita boleh jumpa. Okey, kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga iaitu kalau tadi daripada Melaka, saya rasa yang ni daripada Johor kalau tak silap saya. Saya mempersilakan saudara Wan Azhari. Terima kasih kepada saudari Arisa kerana menjemput saya dalam forum hari ini. Betul, saya memang dari Johor. Okey, apa perkembangan ataupun apa saudara Wan tengah buat sekarang ni? Untuk sekarang ni saya masih belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris di semester 2 pengajian Malaysia dengan pendidikan. Okey, sangat susah ya pengajian Malaysia tu saya rasa. Ya, okey, betul. Kita beralih pula kepada panel yang terakhir iaitu panel ini sangat-sangat istimewa. Kalau tadi dah istimewa, yang ni lagi lah istimewa. Kenapa? Sebab dia adalah satu-satunya bunga antara panel-panel kita. Kecil, cantik, molek orangnya. Saya mempersilakan saudari Nur Atira Adila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya saudari Atira? Sihat, Alhamdulillah. Saudari Arisa sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua barisan panel. Kita pun dah kenal semua. Kita dah kenal siapa panel kita pada hari ini.
tanpa kita membuang masa kita yang sangat-sangat singkat dan berharga ni, mari kita teruskan dengan perbincangan kita. Seperti yang kita sedia maklum, agama ini adalah satu kepercayaan yang dipegang oleh setiap penganutnya. Setiap agama ni saya rasa ada larangannya, ada perintahnya yang kita perlu ikut, yang perlu kita patuh atas sebab-sebab yang tertentu. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang agama Islam itu sendiri, kita pergi secara umum dululah. Kita cerita dulu apa sebenarnya agama tu. Okey, saya ingin bertanya kepada saudara Ashraf. Pada pendapat saudara Ashraf, apakah maksud agama itu sendiri? Sebenarnya kan, apa yang dimaksudkan dengan kepercayaan itu? Kenapa setiap agama ni perlu ada perintah, perlu ada larangan yang kita perlu ikut? Silakan saudara Ashraf. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita iaitu Cik Arisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Soalan yang ditanyakan kepada saya sebentar tadi, kenapa setiap agama perlu ada kepercayaan mereka yang tersendiri dan kenapa mereka perlu patuh dengan setiap larangan dan perintah dalam setiap agama tersebut? Baiklah, saya akan cuba menerangkan secara terperinci satu demi satu. Pertama sekali, kita lihat dari segi konsep agama itu sendiri. Kita sebagai seorang manusia, kita tahu bahawa agama itu sememangnya wujud dalam kehidupan kita. Namun, adakah kita tahu maksud ataupun konsep agama itu sendiri secara mendalam? Baiklah, agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Kita boleh katakan bahawa agama ini merupakan satu fenomena universal kerana ditemukan di setiap masyarakat. Untuk pengetahuan semua orang, terdapat pelbagai maksud dan pengertian dari segi perkataan agama itu sendiri dalam pelbagai perspektif bidang. Contohnya, maksud perkataan agama itu sendiri menurut ahli yang mengkaji bidang antropologi agak berbeza dengan pandangan dan perspektif dalam agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh yang saya boleh kongsikan, menurut Edward Bernard Taylor iaitu seorang ahli folklore, sastra dan peradaban Yunani dan Romawi klasik. Beliau memandang asal mulanya agama ini adalah sebagai kepercayaan kepada wujudnya spiritual. Beliau menggambarkan agama sebagai kepercayaan kepada adanya roh gaib yang berfikir, bertindak dan merasakan sama dengan manusia itu sendiri. Menurut beliau, beliau percaya bahawa segala sesuatu di alam ini mempunyai roh atau jiwa sama seperti manusia. Banyak lagi pandangan-pandangan berkenaan maksud perkataan agama menurut ahli antropologi yang lain. Walau bagaimanapun, kita berbalik kepada pegangan agama utama kita iaitu agama Islam. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, bagi saya, setiap individu yang menganut agama Islam tahu bahawa Islam adalah satu agama yang syumul, iaitu agama yang menyeluruh dan sempurna. Kenapa saya katakan sebegini? Kerana setiap apa yang wajib kita lakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan telah diberitahu dalam agama Islam. Baiklah, kita lihat pula maksud dan pengertian perkataan agama dalam konsep agama Islam. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, beliau memahami maksud agama merujuk kepada kefahaman terhadap konsep al-din. Menurut beliau, maksud al-din berdasarkan Kamus Lisan Al-Arab karya Agung Ibnu Manzur yang dicetak di Baghdad pada tahun 1968, terdapat 4 maksud al-din yang telah dirumuskan oleh beliau, iaitu keadaan berhutang, keadaan menyerahkan diri, kuasa dan daya memberi hukuman, penilaian dan pertimbangan, dan perkara yang membawa kecenderungan kepada diri setiap manusia atau sesuatu kebiasaan yang menjadi adat resam dalam hidup manusia. Secara ringkasnya, pengertian yang terakhir al-din merangkumi maksud keimanan, kepercayaan, amalan
dan ajaran dan anutan orang Muslim sama ada dari sudut individu ataupun masyarakat yang bergabung membentuk sebuah agama yang dinamakan Islam. Cuba anda semua bayangkan, saya yakin kalau kita tanyakan kepada generasi-generasi pada zaman kini, kamu beragama Islam? Mereka akan jawab, ya, saya Islam. Kemudian, cuba kita tanyakan kepada diri mereka, apa maksud Islam? Saya percaya hanya segelintir individu sahaja yang mampu memberikan jawapan yang tepat. Baiklah, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, maksud Islam itu adalah hasil gabungan maksud Al-Din dan Aslama. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi bahawa kalimah Al-Din bererti gaya atau tata cara hidup yang luhur dalam kehidupan manusia. Al-Din secara hakikinya juga merujuk kepada agama Islam kerana satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Manakala perkataan aslama pula bererti menyerahkan diri. Dalam Islam, penyerahan diri bermaksud penyerahan yang tulus, ikhlas dan disedari serta dirodai dan yang dilakukan secara habis-habisan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, penyerahan diri ini juga perlu dilakukan secara sukarela tanpa apa-apa paksaan serta patuh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, iaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Sesiapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali agama yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah tidak sesekali memaksa hamba-hambanya untuk beriman kepadanya. Tetapi satu-satunya agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Oleh itu, hasil daripada gabungan maksud Al-Din dan Aslama, maka terbentuklah kalimah Islam yang bermaksud penyerahan diri oleh sesuatu yang bersifat haiwani, iaitu rendah seperti nafsu dan kekuatan diri bagi mengabdikan diri kita kepadanya. Ini kerana dasar kepercayaan agama Islam ialah monoteism. Maka di sini jelaslah bahawa kenapa seseorang itu perlu patuh terhadap larangan dan perintah agama tersebut. Kerana dalam dirinya terdapat satu kepercayaan, iaitu mereka percaya kepercayaan tersebut mampu memberikan perkara yang perlu diikuti dan patuh untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Kesimpulan yang saya boleh katakan bahawa agama ini bersifat umum. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya rasa saya dapat simpulkan bahawa agama itu sendiri mempunyai banyak maksud dan pendapat. Dapat juga kita lihat bahawa agama Islam ini sangat-sangat bagi saya sangat teliti, sangat-sangat indah kerana dia merangkumi segala perkara. Tapi ada satu benda saya bersetuju dengan pendapat saudara Ashraf bahawa individu pada masa kini walaupun beragama Islam sendiri, tetapi kalau tak semestinya dia tahu ataupun dia mahir dengan agama Islam itu sendiri. Bak kata orang sekarang ni, Islam itu hanyalah di atas IC sahaja. Walau bagaimanapun, terima kasih saudara Ashraf atas penerangan yang sangat-sangat jelas. Sekarang bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, saya ingin tujukan pula soalan saya kepada saudara Adam Khalid. Saya berminat sikitlah nak tahu mengenai sejarah Islam. Macam mana Islam itu sendiri boleh terbentuk? Macam mana, apa ceritanya, apa kisahnya yang boleh dijadikan pengajaran dan juga pelajaran? Boleh saudara Adam ceritakan sedikit? Boleh saudari Arisha. Okay.
soalan yang sangat menarik. Sebelum saya kembali kepada soalan yang diajukan oleh saudara Arisa, izinkan saya tambah sedikit daripada apa yang saudara Ashraf katakan sebentar tadi, di mana Islam ini dasar kepercayaan dia ialah monoteism. Okey, nak bagi tahu monoteism ini bermaksud kepercayaan kepada satu Tuhan, di mana masyarakat Islam mempercayai ataupun mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Maksudnya kita punya Tuhan ada satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh saudari moderator tentang sejarah Islam. Okey, sejarah Islam ini kita kena tengok daripada sejarah yang belakang-belakang dulu. Kita kena tahu start daripada zaman jahiliah. Zaman jahiliah. Jahiliah ini adalah perkataan Arab yang bermakna jahala. Jahala tu bodoh. Okey, maksudnya zaman dulu bodoh. So, diorang punya kepercayaan ada banyak. Contohnya kita ada kepercayaan kepada sihir, roh orang yang mati. Juga kita ada animisma. Animisma ini merupakan contohnya menyembah kepada alam ataupun menyembah kepada pokok. Kita juga ada watani. Watani itu menyembah kepada berhala. Dan nak cerita jugalah sikit pasal kepercayaan ni. Korang panel-panel semua tahu tak macam mana Firaun tu boleh jadi Firaun? Pernah terfikir tak? Tahu tak macam mana Firaun tu boleh jadi Firaun? Tak. Setakat ni Tak tahu. pernah Okey. fikir. Tak tahu. Okay, kan? Sebab tak ramai tahu. Sebab benda ni sangat menarik kalau kita pelajari. Okay, macam mana Firaun tu boleh jadi Firaun, simple. Sebab Firaun ni dia mengaku dia merupakan anak Tuhan dan dia juga mengaku dia merupakan dewa matahari. So kita kena faham konsep jahiliah tadi. So zaman dulu orang-orang ni bodoh. So diorang tak percaya apa-apa, diorang tak tahu apa-apa. So Firaun ni dia cerdik, dia pandai. So bila dia pandai, dia mengaku kepada masyarakat, wahai masyarakat sekalian, saya merupakan Tuhan kamu kerana saya merupakan dewa matahari. Dewa matahari tu dah bahasa Arab sebagai roh. Okay, so maksudnya pada satu hari Firaun ni dia telah mengumpulkan satu sekumpulan masyarakat. Dia kata, saya dewa matahari, kalau tak percaya tengoklah. Pukul 6 pagi ni saya akan naikkan matahari. So dia buatlah upacara sekian-sekian. Naiklah matahari, naiklah matahari, naiklah matahari. Benda tu semua karut, tak percaya pun. Okay, so tapi kita kena faham konsep fenomena alam. Waktu pagi tu memang matahari akan terbit lah. So masyarakat pun percayalah yang dia tu dewa matahari. Dan bila dah masuk waktu malam pula, dia kukuhkan balik yang dia ni sebenarnya Firaun. Dia kata saya boleh turunkan matahari sebab saya dewa matahari. So waktu malam dia buatlah pemujaan. Turunlah matahari, turunlah matahari. Okay, so bila dia dah buat macam tu, dah benda tu jadi, kita kena faham pukul 7 malam matahari akan terbit. Akan terbenam. So masyarakat pun percayalah akan kepercayaan bahawasanya Firaun itu merupakan dewa matahari. Okey, dan saya berbalik kepada soalan, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah kerajaan Islam. Okey, di mana kerajaan Islam ini kita terbahagi kepada 4. Yang pertama kita ada Khalifah Ar-Rashidin, kedua kita ada Bani Umayyah, ketiga kita ada Bani Abbasiyah, dan yang keempat kita ada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, saya nak cerita sikit tentang Khalifah Ar-Rashidin. Okey, kalau panel-panel ataupun moderator tak ingat siapa tu Khalifah Ar-Rashidin, saya nyanyi lah dengar, walaupun tak bermakna pun suara saya. Okey, dengar. Okey, Khalifah Ar-Rashidin ada 4 orang, 4 laki-laki, tiada perempuan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. So maksudnya keempat Sayyidina ini merupakan pewaris kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, so selepas kewafatan baginda Rasulullah, Khalifah Ar-Rashidin inilah yang menjadi peneraju kerajaan Islam, di mana kita start dengan Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, di mana kita faham apabila Nabi Muhammad telah wafat, masyarakat telah hidup dalam keadaan kucar-kacir kerana mereka punya pemimpin dah meninggalkan kita. So pada ketika itu berlakunya konflik di mana masyarakat Islam ini telah berpecah dan juga mereka dah tak bayar zakat dan juga ada yang murtad. So bila mana ada masyarakat yang murtad ini bermaksud keluar daripada Islam. So tugas Abu Bakar sebagai Sayyidina Khalifah Rashidin yang pertama ialah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Manakala Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Khalifah Rashidin kedua, sumbangan dia lebih kepada pembangunan negara Islam, di mana dia telah membangunkan negara Islam tak kira lah daripada aspek politik, ekonomi, sosial maupun ketenteraan. Dan yang ketiga kita ada Sayyidina Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, Sayyidina Uthman bin Affan ni pula sumbangan dia lebih kepada penyebaran ataupun peluasan agama Islam itu tertumpu kepada bidang pendidikan. Dan yang keempat kita ada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, Sayyidina Ali bin Abi Talib ini sedikit isu konflik sebenarnya, sebab kita kena faham dalam Islam kita ada 3 cabang Islam. Yang pertama kita ada Islam Sunni, yang kedua kita ada Islam Syiah, dan yang ketiga kita ada Islam Khawarij. Kalau Sunni tu korang tahu nak tanya. Korang tahu tak Syiah ataupun IS, Islamic State? Tahu tak? Tahu. Tahu kan? Selalunya media-media barat akan kata IS ni sebagai teroris, pengganas. So
pengganas ini sebenarnya adalah pengikut Ali bin Abi Talib. Sebab kenapa macam ni? Kenapa ada Syiah ni? Sebab mereka pengikut Ali bin Abi Talib. Mereka tak puas hati dengan Islam. Sebab patutnya Ali bin Abi Talib ini menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Bukan yang keempat. Sebab kita kena tahu latar belakang Ali bin Abi Talib ini, beliau merupakan sepupu kepada baginda Rasulullah. So lebih afdal lah kalau sepupu tu menjadi pewaris kepada kerajaan Islam. Tapi atas sebab-sebab tertentu dan bermusyawarah. So makanya Ali bin Abi Talib menjadi jadi Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Okay, lepas tu kita ada Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah, tak perlu cerita panjang. Diorang punya sumbangan lebih kepada penyebaran agama Islam. Dan yang keempat kita ada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, yang Turki Uthmaniyah ni sedikit menarik. Okey, nak tanya para panel dan juga saudari moderator, kalau tahulah, pernah dengar tak Golden Age? Pernah dengar? Tak pernah. Golden Age saya tak pernah dengar. Ice Age saya pernah dengar. Okay. Ice Age tu you tahu. Saya pun pernah dengar sebab Ice Age tu rasanya kanak-kanak mungkin tahu sebab Ice Age tu merupakan satu kartun. Okey, soalan ni ialah Golden Age. Okey, untuk pengetahuan semua, Islam kita ada Golden Age of Islam di mana pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah ini, Islam telah menakluki ataupun telah menguasai 2/3 dunia. Betapa hebatnya kerajaan Turki Uthmaniyah ni. Sampai 2/3 dunia itu adalah milik agama Islam. Nak tanya siapa, itu adalah hasil sumbangan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau nak cerita panjang pasal Sultan Muhammad Al-Fatih ni 3 hari 2 malam pun tak cukup saya nak cerita. Okay. And then saya nak cerita sedikit pasal kepercayaan utama masyarakat Islam. Contohnya saya bagi contoh di India. Okay, di India ini pada asalnya dulu mereka menganut agama Hindu, tapi apabila agama Islam telah mula berkembang, maka orang India dia ada 2 kepercayaan. Yang pertama ialah agama Hindu, yang kedua ada agama Islam. So bila dah ada agama Islam ni, masyarakat telah berpecah. So masyarakat India ni bergaduh lah secara radikal, bergaduh sana sini. So maka akhirnya lahirlah sebuah negara Islam yang kita panggil sekarang sebagai Pakistan. Pakistan ni merupakan, sebenarnya Pakistan ni asal usulnya ialah India. Masyarakat ini pun masyarakat India, cumanya masyarakat itulah masyarakat yang menganti agama Islam. Dan saya akan cerita sedikit tentang perkembangan Islam di Tanah Melayu. Okay, sebab tadi saudara Ashraf ada cerita tentang Syekh Muhammad Nakib Malatas. So saya akan melihat daripada sudut perspektif Profesor Syekh Muhammad Nakib Malatas. Untuk pengetahuan semua, Profesor Syekh Nakib Muhammad Malatas ini merupakan profesor Melayu lah, dia orang Melayu, dan dia masih hidup sehingga ke hari ini. Di mana beliau membuat kajian dan berpandangan bahawasanya Islam bertapak di Tanah Melayu hasil daripada Arab. Maksudnya Arab ini telah berdagang di Tanah Melayu, daripada ekonomi dia berdagang. Sambil mereka berdagang, mereka juga akan menyebarkan dakwah Islam. Dan juga yang kedua ialah apabila pedagang-pedagang ini telah menyebarkan dakwah kepada masyarakat, Sultan juga percaya, convince dengan agama Islam. So kita kena faham di Tanah Melayu ataupun di Malaysia hingga kini, kita faham konsep daulat. Korang pernah dengar tak daulat tuanku? Pernah dengar? Pernah kan? Pernah. Selalunya masa hari Keputaran Agung lah, daulat tuanku. Maksudnya daulat itu bermaksud taat, setia dan patuh kepada pemimpin kita. So bila mana raja telah memeluk Islam pada zaman dulu, raja-raja Tanah Melayu, sultan-sultan Tanah Melayu telah memeluk agama Islam, secara tidak langsung masyarakat juga akan memeluk agama Islam. Saya tengok panel-panel semua macam dah pening, dah ngantuk belajar sejarah je. Okay, sebab saya memang tak menafikan sejarah ini merupakan satu alat ataupun ubat yang sangat ampuh. Okey, ubat tidur ataupun alat tidur yang sangat ampuh. Sebab kalau tak percaya, kalau malam-malam kamu tak boleh tidur, okey, kamu baring atas sofa, kamu baring atas katil yang empuk tu, okey, kamu buka buku sejarah, kamu baca. Tak dan dah 5 muka surat kamu akan tidur. So kalau kamu tak boleh tidur waktu malam, kamu tak perlu habiskan masa, tak perlu habiskan wang pergi farmasi nak cari pil tidur. Cukup kamu buka buku sejarah, kamu baring atas sofa, tak dan 5 muka surat, kamu akan tidur. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah. Saya setuju yang bahagian tu. Kalau kita nak senang tidur, baca je buku sejarah. Dulu pun saya bukan 5 buku surat lah, 2 pun tak sampai-sampai lagi. Dah terlelap. Okeylah, dari penjelasan Adam yang sangat-sangat jelas itu, saya dapat simpulkan bahawa sebenarnya nak sebarkan agama Islam ini pun bukan mudah sebenarnya. Mempunyai pelbagai halangan lah saya boleh kata. Dan maafkan saya. Dan di Tanah Melayu sendiri, agama Islam itu berkembang disebabkan faktor perdagangan jugalah. Mereka datang, mereka berdagang, sambil berdagang tu, sambil mereka menyebarkan dakwah di Tanah Melayu sendiri. Baiklah, terima kasih saudara Adam, penjelasan yang sangat-sangat saya rasa wow, dengan nyanyiannya, dengan macam-macam lagi. Walaupun saya rasa ringkas, tetapi saya dapat intipati ataupun saya dapat input yang sangat-sangat banyak lah.
Terima kasih sekali lagi. Berbalik semula kepada saudara Adam, ada jelaskan pada permulaan tadi, saudara Adam ada cakap mengenai agama monotheism, iaitu agama yang mempercayai satu Tuhan saja, iaitu agama Islam lah. Bahawa kita sendiri pun tahu kita mempunyai satu Tuhan saja, iaitu kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan agama lain yang mempunyai banyak-banyak Tuhan, betul? Agama monotheism itu sendiri, okey, kita percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Tetapi saya mempunyai sedikit kekeliruan lah. Kenapa ya walaupun kita mempercayai satu Tuhan, tetapi kenapa wujudnya perbezaan mazhab? Mazhab yang berbeza-beza itu mempunyai kepercayaan ataupun mempunyai saya boleh kata dia punya cara kehidupan yang berbeza lah daripada segi kita beribadah, daripada segi kehidupan sosial kita sendiri. Jadi pada pendapat saudari Atira, kenapa wujudnya perbezaan-perbezaan mazhab ini dan kenapa setiap negara ni mempunyai mazhab-mazhab yang tertentu? Seperti kita tahu di Malaysia sendiri kita mengikut ataupun kita memegang mazhab Syafi'i. Tetapi kalau di Indonesia dan di India mempunyai mazhab yang berbeza. Kenapa berlakunya seperti itu? Silakan saudari Atira. Terima kasih kepada saudari Arisa. Baiklah, bagi menjawab persoalan saudari Arisa sebentar tadi, untuk pengetahuan semua, mazhab-mazhab ini mula muncul dan lahir jelas pada era pemerintahan Bani Abbasiyah, iaitu sejak kurun ke-8 Masehi. Pada awalnya, terdapat lebih kurang 9 mazhab dalam Islam, tetapi hanya 4 mazhab yang tersebar luas dan masih diamalkan pada masa kini. Dan dari segi sejarah kemunculan dan perkembangannya pula, boleh dilihat dalam 4 peringkat yang berbeza. Kita pergi kepada mazhab yang pertama, iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni diasaskan oleh Imam Abu Hanifah dan kaedah pengambilan hukum dalam mazhab ini adalah berdasarkan pendapat sahabat, ihtisan dan juga al-ruf. Al-ruf itu ialah kebiasaan perkara yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Dan yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini diasaskan oleh Imam Malik bin Anas dan kaedah pengambilan hukumnya pula adalah berdasarkan amalan penduduk Madinah pada masa itu dan al-marsoleh musalah, iaitu kepentingan yang dinyatakan kesahihannya dalam syarak. Dan yang ketiga pula adalah mazhab Syafi'i. Seperti yang saudari Arisa katakan sebentar tadi, kita di Malaysia pun menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini diasaskan oleh Imam Syafi'i itu sendiri dan kaedah pengambilan hukumnya adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini pula pengasasnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan kaedah pengambilan hukumnya hanya berdasarkan al-istisab, iaitu berpegang dengan suatu keadaan di masa lalu dan juga tak al-zarar. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh perbezaan hukum dalam keempat-empat mazhab ini untuk kita lebih faham apakah perbezaan yang terdapat dalam mazhab-mazhab ini. Yang pertama, kita boleh lihat dari segi bacaan doa qunut. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka meletakkan hukum bahawa kita perlu membaca surah qunut dalam solat subuh. Ini disebabkan mereka berpegang kepada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW ini membaca doa qunut dalam solat subuh sehingga baginda meninggal dunia. Oleh sebab itu, kita di Malaysia sekarang pun wajib membaca doa qunut dalam setiap solat subuh kita. Dan yang kedua pula adalah mazhab Hanafi dan Hanbali. Mazhab Hanafi dan Hanbali ini, mereka meletakkan hukum bahawa kita tidak perlu membaca surah qunut dalam solat subuh. Ini kerana mereka pula berpegang kepada hadis yang berbeza yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW ini telah membaca doa qunut selama sebulan dengan berdoa ke atas penduduk kampung daripada perkampungan Arab dan kemudiannya meninggalkan bacaan doa qunut dalam setiap solat subuh. Sebab mereka merasakan dengan membaca doa qunut pada awal tu
mereka tak perlu lagi membaca doa qunut pada kemudian solat subuh mereka. Dan yang kedua pula kita boleh lihat dari segi memegang anjing. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawa anjing ni bukanlah najis kerana boleh memberi manfaat sebagai penjaga atau pemburu. Dan ianya juga dikatakan berbeza dengan babi yang sudah jelas adalah najis kerana disebut dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan ini, orang Islam yang memegang kepada mazhab Hanafi, mereka bebas untuk memelihara atau memegang anjing. Namun begitu, dalam mazhab Hanafi ini juga, mereka masih meletakkan hukum bahawa air liur atau mulut anjing tersebut tetaplah najis. Oleh itu, sesiapa yang dijilat anjing tetap perlu membilas sebanyak 7 kali. Dan mazhab Maliki pula berpandangan sedikit lebih kurang sama tetapi sedikit berbeza. Sebab apa? Sebab mazhab ini pula mengatakan bahawa anjing adalah haiwan yang suci. Namun, mazhab ini meletakkan syarat yang sama seperti mazhab Hanafi tadi, iaitu sesiapa yang terkena air liur ataupun dijilat anjing juga perlu membilas sebanyak 7 kali untuk memenuhi syariat. Dan kedua mazhab yang lain iaitu mazhab Syafi'i dan Hanbali pula, mereka meletakkan hukum yang sangat berbeza. Ini kerana apa? Kerana kedua-dua mazhab ini berpandangan bahawa keseluruhan tubuh anjing itu adalah najis sepenuhnya. Tambahan lagi, jika terkena air liurnya pun atau dijilat olehnya pun, maka orang itu perlu membilas sebanyak 7 kali dengan air, tetapi satu bilasan itu perlu dicampurkan dengan debu ataupun tanah suci. Jika kita lihat di negara Indonesia juga, mereka meletakkan anjing ini sebagai najis sepenuhnya kerana kebanyakan masyarakat mereka juga mengikut pandangan mazhab Syafi'i sama seperti kita di Malaysia. Manakala jika kita bercakap tentang kenapa setiap negara memegang kepada mazhab yang berbeza-beza, ianya boleh dikatakan bahawa kewujudan pelbagai mazhab ini merupakan natijah daripada kepelbagaian cara berfikir dalam menentukan hukum dan kedudukan sesuatu menurut perspektif syarak. Ianya juga merupakan manifestasi kebebasan berfikir yang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahulah, agama Islam itu sendiri adalah sebagai agama untuk manusia sejagat sepanjang zaman untuk memahami kerencaman hidup manusia yang berbeza-beza sebagai sesuatu bangsa yang berbeza, satu tempat yang berbeza dan zaman yang berbeza. Dengan itu, orang Islam ini mereka tidak dipaksa untuk mengikut hanya satu bentuk cara berfikir sahaja kerana ianya boleh menyebabkan manusia ini berpecah belah dan hidup dalam keadaan yang tidak harmoni. Oleh itu, Islam ini memberikan kebebasan kepada manusia memiliki kepelbagaian cara dan kaedah berfikir asalkan ianya tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Harap saya menjawab persoalan saudari Arisa sebentar tadi. Terima kasih saudari Atira. Sangat-sangat menjawab, sangat-sangat panjang lebar, sangat-sangat jelaslah bagi saya. Jadi wujudnya mazhab yang berbeza-beza itu kerana Islam itu sendiri bagi maafkan saya, mazhab itu wujudnya berbeza-beza kerana terdapat banyak pandangan yang berbeza-beza dari dalam agama Islam itu sendiri dan tidak menjadi masalah saya rasa kerana Islam ini sangat-sangat mudah saya rasa. Dia tidak melarang untuk pengadutnya untuk mempercayai mazhab yang mana asalkan dia tidak bercanggahlah dengan tidak melanggarlah prinsip asas ataupun perkara asas dalam Islam itu sendiri. Sudah panjang lebar penjelasan saudari Atira, so saya harap sesiapa yang mendengar forum ini akan mendapat input yang sangat-sangat jelas kerana saya rasa mazhab ini dia berkaitan dengan cara ibadah kita, cara kehidupan sosial kita yang kalau tersilap sikit pun kita boleh ada akibatnya. Begitulah. Okey, seterusnya saya ingin bertanyakan pula kepada saudara Wan. Lama saudara Wan tunggu ni. Soalan saya okey, mengenai Islam jugalah. Macam kita tahu, agama Islam ini kita sudah ada panduan ataupun guide yang tertentu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Betul, saudari Arisa. Agak-agaknya kenapa
kenapa Al-Quran dan As-Sunnah ini dijadikan panduan dalam Islam? Apa keunikan kedua-dua perkara ini sehingga dia adalah perkara yang kita akan rujuk lah bila kita tak tahu pasal Islam ni. Silakan Saudara Wan. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudari Arisa atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur saya kepada hari ini kerana saya dapat hadir dalam program hari ini. Okey, untuk menjawab soalan saudari tadi, apakah uniknya Al-Quran dan Sunnah ini? Saya ingin memetik satu hadis sahih yang menerangkan mengenai perkara ini, iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW telah bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang mana syafaatnya akan diterima dan sebagai penghujah dan hujahnya akan disokong. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, maka Al-Quran akan memandunya ke syurga, dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke neraka. Okey, saudari-saudari dan saudara sekalian, ini telah menjelaskan bahawa manusia ini tidak mampu untuk mencabar kehebatan Al-Quran ini kerana manusia tiada keupayaan untuk mencipta ayat setandingnya, walaupun dengan hanya satu ayat ataupun surah yang pendek. Tambahan pula, isi Al-Quran ini sendiri begitu selari dengan perjumpaan dari segi sains pada hari ini. Sebagai contoh, garis peredaran matahari dan bulan. Perkara ini telah diterangkan di dalam Al-Quran iaitu dalam surah Yasin ayat 38 yang bermaksud, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan betapa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat besar untuk umat manusia hingga ke akhir zaman. Bayangkan, penemuan sains yang baru ini telah ada di dalam Al-Quran yang telah lama wujud di dunia ini. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada keunikan sunnah. Okey, keunikan sunnah ini ialah ia menjadi satu penjelasan kepada Al-Quran dan ia bersifat syumul iaitu lengkap merangkumi seluruh aspek kehidupan sehinggalah nafas terakhir kita iaitu kematian. Okey, izinkan saya untuk beralih ke soalan seterusnya iaitu mengapa Al-Quran dan sunnah ini menjadi pegangan. Saya memetik satu hadis daripada Malik yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Masya Allah tuan-tuan sekalian, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita dengan pesanan dan peninggalan yang diberikan ini. Apalagi nikmat yang kita perlu dustakan tuan-tuan sekalian. Ini merupakan antara sebab yang paling kukuh mengapa kita mesti berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan masyarakat bagi mengelakkan diri mereka tergolong dalam golongan yang sesat. Saya ingin menambah sikit asas-asas mengenai Islam ini, iaitu saya boleh berikan dua, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Okey, kerana apa? Dua ini merupakan syarat bagi seseorang yang mengenal agama Islam untuk mengetahui dan melaksanakannya. Okey, apa itu rukun iman? Mari saya terangkan kepada anda semua. Rukun iman ini ada 6, iaitu yang pertama ialah beriman kepada Allah, yang kedua ialah beriman kepada malaikat, seterusnya ialah beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul dan beriman kepada hari akhirat, dan akhir sekali ialah beriman kepada qada dan qadar. Okey, apa pula yang dikatakan dengan rukun Islam? Rukun Islam ini pula ada 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan akhir sekali ialah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Setiap masyarakat Islam wajib untuk mematuhi dan melaksanakan kedua-dua rukun ini. Okey, saya akan bertanya kepada panel ataupun moderator yang ingin menjawab. Bolehkan beri saya satu contoh cara mengucap yang betul? Boleh saya cuba saudara Wan Azhari? Silakan saudara Ashraf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang apa yang saudara Ashraf lafazkan tadi bermaksud aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu merupakan setiap lafaz umat Islam di seluruh dunia akan menggunakannya. Sekian, itu saja. Baiklah, terima kasih saudara Wan Azhari. Jadi saya boleh katakan bahawa Al-Quran ni adalah satu perkara yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat power kerana dia mempunyai semua benda, dia menjelaskan semua perkara. Kita tak tahu hukum, kita boleh rujuk Al-Quran. Kita nak tahu kisah terdahulu, kita boleh tengok Al-Quran. Kita nak macam saudara Wan cakap tadi lah, dia ada mengenai sains juga. So daripada situ kalau kita sebenarnya belajar betul-betul mengenai Al-Quran ini sangat-sangat indah, sangat-sangat detail dia punya penceritaannya. Kiranya macam saya cakap tadi, agama ini sangat-sangat mudah. Kita dah ada guide, kita dah ada panduan. Kita hanya nak ikut sahaja panduan itu dengan betul.
Okey dah. Kita sebenarnya sudah berada di pertengahan forum kita. Kita dah jelas dengan apa itu Islam, dengan apa itu kepercayaan Islam, apa itu mazhab dan sebagainya. Sekarang ni saya nak bertanyalah kepada semua panel. Tidak kisahlah sesiapa pun. Adakah kewujudan ataupun kedatangan agama Islam ini dia memberikan implikasi ataupun memberikan impak kesan kepada perkembangan agama, perkembangan masyarakat itu sendiri? Adakah kedatangan Islam ini memberikan kesan yang positif ataupun kesan yang negatif kepada perkembangan masyarakat itu? Silakan para panel, sesiapa? Saya berminat untuk menjawab. Okey, silakan. Dinafikan bahawa kedatangan Islam ini memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat jika kita lihat dari segi kedatangan Islam kepada aspek sosial masyarakat. Dapat dilihat banyak perbezaan daripada sebelum agama Islam ini tersebar. Pertama sekali kita boleh lihat dari segi pergaulan antara lelaki dan perempuan terutamanya. Jika dahulu masyarakat bebas untuk bergaul antara lelaki dan perempuan, tapi kedatangan Islam telah menghadkan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Seperti yang kita tahu, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ini boleh mengundang kepada maksiat dan ianya adalah sangat dibenci dalam Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Islam telah berjaya meletakkan batas antara lelaki dan perempuan. Dan selain itu, kita boleh lihat dari segi adat dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat juga telah diubah dan diperbaiki selaras dengan kedatangan Islam. Kita semua tahu masyarakat dahulu banyak mengamalkan adat dan kepercayaan karut seperti animisme dan Hinduisme dalam kehidupan seharian mereka. Dengan adanya agama Islam ini, adat dan kepercayaan masyarakat telah berubah walaupun secara perlahan. Dan hingga kini masih ada adat dan kepercayaan yang diamalkan, tetapi amatlah sedikit. Dan kebanyakan masyarakat Islam juga digalakkan untuk membaca Al-Quran dan hadis bagi mengelakkan mendapat gangguan pada zaman sekarang berbanding dengan mengharapkan bomoh atau tangkal pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, saya boleh katakan kesan daripada perubahan adat ini juga telah mewujudkan suasana yang lebih aman dan harmoni. Dan yang terakhir, jika kita boleh lihat dari segi aurat juga telah dijaga setelah kedatangan Islam ini. Ini kerana jika kita lihat pada zaman jahiliah, golongan wanita masih belum memakai tudung dan mereka juga bebas untuk berpakaian ketat serta tidak menutup aurat pada masa itu. Namun, setelah kedatangan Islam, perubahan berlaku. Ramai golongan wanita yang mula menutup aurat dan memakai tudung walaupun belum sempurna. Tetapi kita boleh lihat perubahan demi perubahan telah berlaku sehingga kini. Oleh sebab itu, kita dapat lihat kebanyakan masyarakat Islam telah menutup aurat dengan sempurna sehingga ada yang telah memakai berpudar dan sebagainya. Saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin panel lain ada yang nak tambah? Saudara Wan, mic anda tak buka. Oh, maafkan saya. Okey, saya setuju dengan segala pernyataan yang dinyatakan oleh saudari yang cantik dan jelita tadi tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan, tentang cara pakai tudung semua tu. Okey, yang itu dari segi aspek sosial. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai aspek politik dan ekonomi. Macam mana Islam tu mempengaruhinya. Okey, saya akan pergi kepada aspek politik untuk pertama tu. Kedatangan Islam ini telah mempengaruhi sistem politik di negara kita pada hari ini. Kita dapat lihat di mana sistem politik di Malaysia pada hari ini menggunakan musyawarah sebagai langkah untuk membuat dasar atau membincangkan masalah yang dialami oleh negara dan masyarakat. Seperti saudara Adam katakan tadi, musyawarah ini telah wujud pada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Okey, seterusnya. Politik di Malaysia ini juga akan menggunakan sistem undian bagi memilih seorang ketua kerajaan. Hal ini sama berkaitan dengan sistem pelantikan ketua pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau telah menubuhkan majlis pelantikan dan mengadakan pengundian untuk memilih khalifah yang seterusnya.
Melalui majlis ini, Uthman bin Affan telah terpilih dan dilantik sebagai khalifah yang ketiga. Okey, apakah tujuan majlis ini? Tujuan majlis ini adalah untuk mengelakkan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Di samping itu, kewujudan dasar penerapan nilai Islam dalam pentadbiran negara Malaysia ini menunjukkan juga bahawa agama Islam ini telah mempengaruhi pentadbiran negara. Okey, terdapat 11 asas nilai Islam yang diketengahkan dalam dasar ini, iaitu amanah, tanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur. Okey, kita dah dengar daripada aspek politik, kini kita akan bergerak kepada aspek ekonomi. Islam menggalakkan umatnya untuk berniaga sebagai cara untuk mendapatkan sumber pendapatan. Saya memetik satu hadis riwayat Abu Sa'id bin Mansur yang mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa 9/10 punca rezeki itu adalah melalui bidang perniagaan. Perkara ini menjelaskan bahawa kedatangan Islam itu telah meningkatkan lagi keadaan ekonomi negara dari semasa ke semasa. Berapa banyak sudah perniagaan masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini, tuan-tuan sekalian? Sangat ramai yang menceburi bidang perniagaan ini. Maafkan saya. Pengaruh Islam ini juga diperkukuhkan lagi dengan wujudnya institusi kewangan yang berasaskan Islam. Okey, seperti yang kita tahu, institusi kewangan yang berasaskan Islam di negara Malaysia ini, kita ada lembaga tabung haji, kita ada bank Islam dan kita ada banyak lagi. Okey, saya mengambil contoh lembaga tabung haji. Sebelum penubuhan lembaga tabung haji ini, tiada satu pun institusi kewangan Islam yang beri perkhidmatan kepada umat Islam di Malaysia bagi menyimpan wang untuk menanggung kos perbelanjaan menunaikan haji. Walaupun ketika itu sudah ada bank konvensional, umat Islam enggan untuk menabung di bank-bank ini kerana mereka takut mereka tu terjebak sama dalam unsur-unsur riba. Okey, mesti tuan-tuan dan puan-puan semua tertanya apa itu lembaga tabung haji kan? Okey, mari saya jelaskan kepada anda semua. Lembaga tabung haji ini merupakan satu institusi Islam yang menyediakan kemudahan secara komprehensif dan sistematik bagi jemaah haji Malaysia. Bukan itu sahaja, tabung haji ini juga menguruskan simpanan yang halal dan pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada pendeposit. Adakah ada panel-panel kita yang pernah pergi haji sebelum ini? Belum lagi. Belum ada rezeki lagi. InsyaAllah sama-sama kita pergi nanti. Amin. Oh, amin. 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 Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari Yatira dan juga saudara Wan yang menceritakan tentang impak daripada aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Baiklah, seperti yang dikatakan daripada saudara Wan tadi, politik juga berubah sistemnya sejak kedatangan Islam. Adakah Islam ini dia memberi pengaruh juga kepada perundangan itu sendiri dan apakah contohnya? Kalau saudara Adam boleh ceritakan sedikit. Okey, baiklah, izinkan saya bercerita sedikit tentang implikasi perkembangan agama Islam kepada masyarakat Islam itu sendiri. Okey, sebagai contoh saya khususkan ataupun saya fokuskan di Tanah Melayu ataupun di Malaysia lah. Okey, selepas kedatangan Islam di Tanah Melayu, okey, Islam telah memperkembangkan undang-undang bertulis, contohnya Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan undang-undang sebagainya. Sebab mana undang-undang ini telah disesuaikan dengan budaya masyarakat tempatan dan juga telah disesuaikan dengan hukum syarak. Sebagai saya bagi contoh iaitu Hukum Kanun Melaka, di mana di dalam Hukum Kanun Melaka perbaharuan telah dibuat di mana adanya tanggungjawab kepada raja dan pembesar dan kita kena faham konsep khalifah. Khalifah itu bermaksud pemimpin. Maksudnya kalau kita faham dulu raja berkuasa mutlak, tak ada tugas just lengang kaki. Kita faham sekarang bila adanya Islam berkembang Tanah Melayu, raja mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar untuk memimpin dan menjaga kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Dan juga kita perlu adanya pantang larang masyarakat, undang-undang keluarga, permasalahan ibadah. Dan juga apabila Islam telah berkembang di Tanah Melayu, kita adanya mahkamah syariah. Okey, jika sebelum ini mahkamah syariah lebih dikenali sebagai mahkamah kadi, sekarang kita kenali sebagai mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini bertujuan untuk membicarakan kes-kes yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Malaysia, tak kira lah daripada kes sivil ataupun kes jenayah. So kiranya kalau kita ada buat salah, supposedly kita kena pergi ke mahkamah syariah, kita perlu dijalani hukuman selaras dengan apa yang diperuntukkan di dalam hukum syarak. Dan juga kita kena tahu di dalam perlembagaan persekutuan kita juga telah ada peruntukan, di bawah peruntukan perkara 3 perlembagaan persekutuan, agama Islam itu adalah agama rasmi kepada Persekutuan Malaysia. Walau bagaimanapun agama-agama lain juga dibenarkan untuk dianuti di negara kita. Sekian, terima kasih. Jadi tanpa kita sedar sebenarnya Islam ini memberikan kesan yang sangat-sangat besar, kesan yang sangat-sangat banyak kepada perkembangan masyarakat itu sendiri sehinggalah pada masa kini. Walaupun tidaklah sepenuhnya, tapi saya masih boleh katakan bahawa
impak yang ada tu adalah impak yang positif, memberikan kesan yang baik kepada pembentukan kita sekarang lah. Saya percaya kalau tak ada Islam, kewujudan Islam itu, masyarakat dan negara pada masa kini tidak akan menjadi seperti sekarang. Betul ya Baik Sampaian? Betul tu saudari moderator. Saya ingin bertambahkan sikit berkenaan impak ataupun implikasi kedatangan Islam itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahawa agama Islam juga membawa perubahan kepada aspek pendidikan dalam masyarakat Islam. Contoh yang saya boleh katakan ialah negara kita iaitu Malaysia. Kita dapat lihat perkembangan yang positif dalam aspek pendidikan ini. Dalam aspek pendidikan, pengaruhnya terhadap sistem pendidikan di tanah Melayu amat ketara sekali. Kita dapat lihat bahawa pelbagai aktiviti dan majlis ilmu giat dijalankan. Sebagai contoh, istana, rumah-rumah ulama dan masjid dijadikan sebagai pusat dakwah dan pusat-pusat pengajian selain daripada tempat untuk kita melakukan ibadah. Perkara ini terus berkembang sehingga ke hari ini apabila pusat-pusat pengajian seperti sekolah, kolej dan universiti telah dibina oleh pemerintah untuk menyemarakkan lagi aktiviti keilmuan. Inilah natijah daripada pembentukan sebuah tamadun yang berteraskan Islam. Apa yang saya boleh katakan bahawa kedatangan agama Islam telah memberi impak yang sangat baik terhadap pendidikan dalam negara kita. Sebagai contoh yang saya boleh kongsikan ialah munculnya pelbagai institusi pendidikan daripada pondok hinggalah ke peringkat universiti. Perkembangan sistem sekolah pondok ini kemudiannya diikuti dengan pertumbuhan sekolah agama sama ada sekolah rakyat maupun sekolah bantuan kerajaan. Ianya dianggap sebagai satu sumbangan yang besar kepada negara kita sejak kedatangan para pendakwa Islam lebih 500 tahun yang lalu. Ianya terus berkembang sehingga kini apabila beberapa buah universiti dan kolej Islam mula didirikan di negara Malaysia dari semasa ke semasa. Salah satu contoh yang saya boleh kongsikan ialah penumbuhan Universiti Islam Antarabangsa UIA iaitu yang berada di Gombak, Selangor. Kita dapat lihat perkembangannya terus berkembang apabila sistem pendidikan Islam telah diintegrasikan dengan beberapa bidang lain dengan beberapa bidang yang lain yang dianggap sekular sebelum ini. Saya beranggapan bahawa dengan pengintegrasian tersebut, maka kita dapat melahirkan ramai lagi jurutera tahfiz, doktor-doktor pakar Islam dan arkitek Muslim. Jelaslah bahawa dengan perkembangan agama Islam, kita dapat mempertingkatkan lagi sistem pendidikan dalam negara kita dan kita dapat melahirkan ramai lagi masyarakat yang lebih seimbang dari segi mengejar ilmu dunia dan akhirat. Sekian daripada saya, terima kasih. Baiklah, maafkan saya. Tiba-tiba hujan pula di tempat saya ni, so kena tarik pula kain. Maafkan saya. Okey, okeylah, secara rumusannya, jelaslah saya rasa agama Islam ini memang sangat-sangat detail
sangat-sangat melibatkan segala perkara daripada sebesar-besar perkara seperti ekonomi, pentadbiran sehinggalah perkara-perkara yang kecil seperti adab bergaulan dan sebagainya. Dan saya rasa nak belajar tentang agama Islam ini juga tidaklah susah. Sesiapa pun boleh belajar. Tambah lagi kita ni berada di era teknologi kan. So kita tak tahu je, nak belajar je kita type dah jumpa jawapan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin menjemput sekali lagi keempat-empat para panel untuk memberikan apa orang kata ya, untuk memberikan kata-kata penutup lah untuk semua yang mendengar tentang forum kita pada hari ini. Dipersilakan, sesiapa? Izinkan saya boleh Boleh. Okey, saya just nak bagi pesanan kepada masyarakat Muslim Islam di luar sana. Okey, yang lelaki selalunya khususlah dengar ketika khutbah Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha usikum wa iyya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Okay, marilah kita masyarakat Islam sekalian untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian, saya serahkan kepada panel yang lain. Saya nak buat sedikit kesimpulan. Kalau kita lihat daripada perbincangan kita dalam forum ni, kita boleh tengok bahawa Islam itu adalah agama yang luas dan terdapat pelbagai masyarakat di serata dunia. Dan perkembangan Islam itu telah memberi kesan yang sangat positif berbanding negatif jika kita lihat dari sudut yang positif lah. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin kena lain. Baiklah. Terima kasih kepada saudara Adam dan saudari Tira. Apa yang saya boleh katakan bahawa usaha gigih semua pihak, terutamanya belia Islam dan gerakan Islam telah memainkan peranan yang besar terhadap perkembangan kesedaran Islam yang berlaku sehingga ke hari ini. Kesimpulan yang saya boleh katakan, kita berhak dan bebas serta kita tidak mempunyai kuasa untuk menghalang seseorang itu untuk menganut agama lain selain daripada agama Islam, kerana setiap orang mempunyai kepercayaan mereka yang tersendiri. Namun pada diri saya percaya bahawa agama selain daripada agama Islam pun tidak membenarkan penganutnya untuk melakukan dosa serta perbuatan mungkar sama seperti agama Islam. Bagi saya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak boleh kita mempersalahkan agamanya, tetapi individu tersebut yang perlu dipersalahkan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, kata akhir daripada saya. Islam tu adalah agama yang mulia. Islam mengajar kita untuk saling hormat, menghormati dengan satu sama lain. Kita perlu letakkan fahaman politik kita, taraf ekonomi kita, tapi kita kembali semua berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan utama hidup kita. Umat Islam seharusnya bersatu padu antara satu sama lain dan menolakkan perkara-perkara yang tidak orang kata tidak penting dalam di sudut agama itu di bahagian tepi. Janganlah kita berpecah belah antara satu sama lain kerana kita semua melafazkan dua kalimah syahadah yang sama, dan fahaman politik itu bukanlah satu pemisah antara kita sebagai umat Islam antara satu sama lain. Sekian daripada saya. Baiklah, pejam selit kita dah berada di hujung perbincangan. Rasanya masa betul-betul sangat singkat ya. Okey. Sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada para panel yang sudi meluangkan masa menemani saya kali ini. Menjawab, menceritakan, menjelaskan segalanya. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Harapnya kita dapat berjumpa lagi dan bekerjasama lagi ya pada masa akan datang. Jangan serik ya dengan saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, insyaAllah.
Saya berharap sedikit forum ini dapat memberikan manfaat dan juga ilmu baharu kepada mereka yang mendengar. Akhir kata daripada saya, semoga agama Islam ini akan terus berkembang dengan harapan lebih ramai penganutnya. Dan semoga penganut agama Islam itu sendiri akan menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada saya. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang saya mengacarakan forum pada kali ini. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Dah ke duk? Alhamdulillah.